Jadi kumpulan satu boleh onkan mic dan itu video, kamera. Boleh nampak skrin tak? Boleh. Okay, boleh mula. Selamat pagi semua. Saya Vigneswaran selaku ketua kumpulan 1. Petang ni kami ingin membentangkan tentang hantaran lirik. So, saya memperkenalkan ahli-ahli sekumpulan saya. Nama saya Vigneswaran lelaki Rawindiran and Syarizal bin Muhammad Arifin, Pawindan anak lelaki Kumar Raja, Tan Sian Ji, Sri Avinesh Pillai anak lelaki Murugesh. So topik yang kami ingin fokus pada hari ini adalah hantaran lirik dan saya pass kepada presenter pertama iaitu Sri Avinesh. Terima kasih Vigneswaran. Selamat sejahtera semua. Nama saya Sri Avinesh Pillai anak lelaki Murugesh. Nombor matrik CN200126 daripada kumpulan 1. So tajuk tugasan kami pada hari ini adalah hantaran lirik. So saya adalah pembentang pertama dan fokus saya adalah untuk tajuk ini adalah penerangan kemahiran. So dalam tajuk ini fokus saya adalah untuk memberi maklumat tentang kepentingan hantaran lirik, jenis kemahiran hantaran lirik dan contoh-contoh hantaran lirik. So, pertama sekali, hantaran lirik. Kemahiran melakukan hantaran adalah penting untuk memastikan bola sampai kepada rakan sepasukan dengan tepat. Hantaran biasanya dilakukan dengan menggunakan kemahiran menendang. Tendangan lirik digunakan untuk membuat hantaran dekat, manakala tendangan lambung digunakan untuk membuat hantaran jauh. Seseorang pemain boleh menggunakan hantaran dekat dan hantaran jauh semasa melakukan hantaran ke pelbagai arah seperti ke hadapan, ke sisi dan menyilang bergantung kepada situasi ketika bermain. Dan hantaran lirik dilakukan bertujuan untuk membuat hantaran jarak dekat ke arah rakan pasukan. Ianya juga dilakukan untuk membuat lorongan kemas ke dalam kawasan petak penalti, kawasan pihak lawan bagi menghantar bola ke ruangan yang kosong ke arah rakan pasukan bagi membuat percubaan untuk menjaringkan gol. Penggunaan daya yang minimum diperlukan bagi melakukan hantaran lirik namun bergantung kepada situasi ataupun keadaan. So, ini adalah jenis-jenis kemahiran. Hantaran lirik menggunakan bahagian dalam kaki dan juga hantaran lirik menggunakan bahagian luar kaki. Kalau nampak gambar pertama ini iaitu pemain bola sepak Pirlo semasa AC Milan, dia menggunakan hantaran bahagian dalam kaki untuk membuat hantaran lirik. Dan kedua adalah pemain Real Madrid bila berlawan dengan pemain Barcelona, dia menggunakan hantaran bahagian luar kaki untuk memberi rakan pasukannya untuk membuat percubaan untuk menjaringkan gol. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya iaitu Muhammad Syahrizal. Okey, terima kasih Sri Avinesh. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Syahrizal. Nombor matrik AA200105. Okey, sekarang saya akan bercakap tentang hantaran lirik, teknik hantaran lirik. Okey, hantaran lirik ini dilakukan apabila ingin membuat hantaran kepada rakan sepasukan yang berdekatan dengan kita. Teknik ini penting untuk memastikan bola sampai ke rakan sepasukan dengan tepat. Terusnya. Okey. Langkahnya ialah yang pertama, ayunkan kaki menendang ke belakang bola, badan dibongkokkan sedikit ke hadapan dan kaki sokongan dibongkokkan sedikit. Tendang di bahagian tengah bola, ikut lajak selepas melakukan tendangan. Okey, kalau tendang tu contoh di kasut kan. Kalau bahagian dalam pastikan sepak menggunakan bahagian ini ya. Kalau sepakan luar pula, pastikan kena bahagian ini supaya bola tidak terangkat dan dapat lirik dengan perfect. Okey, untuk lebih faham boleh tengok video yang link kami sediakan ya. Video. Hantaran tepat. Jadi hantaran latihan dia menggunakan kod tepat ke kod.
Okey. Okey, kita tendang. Okey, kita tendang. Banyak buatlah 8 kali. Akan buat 8 kali. Hantaran tepat. Ingat, hantaran tepat kita menggunakan dalam kaki. Okey, dalam kaki untuk menghasilkan satu hantaran yang tepat. Jadi untuk kemahiran bola sepak, kedudukan kaki dan bola mesti sama. Okey. Jadi untuk lanjut lagi, kamu boleh buka muka surat buku teks. Okey, setakat itu saja pembentangan saya. Dan seterusnya saya serahkan pembentangan kepada Tan ya. Okey, selamat petang semua. Nama saya Tan Shen Jie. Nombor matrik saya ialah AN 200214. Okey, saya akan bentang bahagian latihan tentang tendangan leret. Okey, mengapa kita perlu berlatih tendangan leret? Kerana sebab untuk menghantar bola kepada pasukan sendiri tepat pada sasarannya. Okey, terdapat dua cara untuk latih tendangan leret, iaitu secara individu atau berpasangan. Okey, bagi yang latihan secara individu, kalau cuma seorang tetapi hendak latih bola, kami boleh tendang ke arah dinding. Yang ini melatih refleksi kerana apabila tendangan ke dinding kan, bola itu akan melantun balik ke arah kita. So kita kena react cepat untuk mengelak bola itu terkeluar. Okey. Bagi yang pasangan pula, kami boleh cari rakan kita berlatih bersama di tempat kediaman padang. Keperluan untuk melaksanakan latihan ini tersebut kena mempunyai 2 orang untuk berlatih. Tendangan bola ini perlu di bahagian sebelah dalam kaki ke rakan, dan rakan tersebut menghentikan bola itu menggunakan tapak kaki atau atas kaki. Latihan ini untuk melatih mengawal bola apabila menghantar bola yang jarak pendek. Okey, ada 2 video. Yang pertama sekarang saya akan play ialah tendangan individu. Sekarang bagi video pasangan. Okey. Akhir kata saya, untuk berlatih, kita kena selalu berlatih untuk sebab practice make perfect. Okey, itu saja kepada saya. Sekarang saya akan bagi next presenter. Persilakan. Seterusnya, nama saya Wignesh Waran, nombor matrik DW200016. Saya ingin menerangkan tentang latihan tendangan leret. Contoh yang ketiga. Okey, terdapat 2 jenis tendangan leret yang saya ingin menerangkan sekarang. Pertama adalah antaran leret secara berkumpulan. Antaran leret secara berkumpulan ini melibatkan 3 atau lebih individu. Boleh dilakukan di ruang yang besar seperti futsal court ataupun field. Boleh dilakukan dalam bulatan ataupun pattern-pattern yang tertentu. Saiz bulatan atau pattern boleh kecil atau besar, terpulang kepada antaran leret, jarak antaran leret yang kita nak dipraktiskan. So, ada 2 gambar yang saya ada present dalam ni. Kita boleh lihat pattern-pattern dan bulat-bulat yang tertentu. Dan seterusnya kita akan tengok video macam mana antaran leret ni berlaku.
So tadi kita lihat hantaran leret dalam pattern yang kecil dan besar. So itu yang saya terangkan tadi. Seterusnya, tendangan leret dengan menggunakan target. Target tu boleh menggunakan objek sebagai target. Contoh objek adalah marker, kon, batu construction ataupun botol air yang berisi penuh. Masa melakukan tendangan leret tu, mata kita kena tepat pada target yang kita nak hit. Kalau boleh kurangkan melihat pada bola dan kaki semasa membuat tendangan leret sebab itu akan mengganggu fokus kita. So ni ada video dia. Okay. Weakness boleh continue. Saya nak Hello. Sekarang saya kan latihan dua. Ya. Okey. Cuba. Okey, nama saya Pawinda Alaki Kumala Raja, pembantang yang terakhir. Jadi menurut nombor matrik saya CN 200 179. So hari ini saya akan membentangkan sedikit sebanyak latihan tendangan leret. Next. Okey, latihan tendangan leret. Dari satu daripada latihan tendangan leret yang digunakan adalah ini latihan antara leret segi 4. Jadi peralatan dan jumlah pemain adalah 6 kon, 2 bola, memerlukan 6 pemain dan satu segi 4 tepat yang berluas 15 kali 20 meter. Jadi cara ini dilakukan adalah dengan 2 pemain ditempatkan di tengah dan 4 pemain yang lain ditempatkan di sekeliling segi 4 tepat. Pemain perlulah hantar bola mengikut teknik yang dia akan ditunjukkan di video nanti. Lepas tu pemain akan menentukan posisi dan menyambung. Jadi kebaikan yang akan diperoleh oleh pemain adalah pemain dapat memperbaiki hantaran mereka, hantaran leret, dan pemain juga dapat membina chemistry antara satu sama lain. Okay, play. Play video Ya. Inilah cara yang akan player teknik yang akan digunakan untuk hantaran arah bola tu. Lepas tu buat rotasi. Dan menyambung latihan ni
mereka dapat mahir dalam hantaran lirik. Okey, seterusnya. So itu daripada kumpulan kami. Off atau Bro, wait. Ada lagi. Okey. Latihan pertama, latihan yang seterusnya adalah latihan hantaran loop ataupun loop passing. Jadi peralatan dan jumlah pemain yang diperlukan adalah 2 kon, 1 bola dan 2 orang pemain. Jadi cara latihan ini akan dilakukan adalah dengan kon akan diletakkan di hadapan kedua-dua pemain, letak di hadapan pemain. Lepas tu pemain harus mengawal bola dengan satu kaki dan mengantar semula bola kepada rakannya dengan kaki yang lain. Jadi andaikan bola dikawal dengan kaki kanan, jadi dia akan haruslah loop bola tu, lepas tu hantar dengan kaki kiri melalui kon tu. Jadi kebaikan yang akan diperoleh adalah pemain akan belajar mengawal bola dan membuat hantaran. Pemain dapat praktis menggunakan kedua-kedua kakinya dan pemain akan lebih selesa membuat hantaran dalam tekanan. Jadi contohnya ada pemain yang menekan dia dari arah kiri dan bola pun sampai ke arah kaki kirinya. Jadi dia boleh loop, lepas tu hantar dengan kaki kanan. Okay, video. Cones about 10 yards apart, and what you're going to do is just go around either clockwise or counterclockwise. If you're going around clockwise, what you want to do is receive the ball on your right side of your body, tap the ball to the left, and then pass it to the left side of your body. And then your partner's going to be doing the exact same thing, and you're just going to keep going around the 2 cones in a clockwise formation. When you're going counterclockwise, it's the exact opposite. You're going to receive the ball on the left side of your body, tap it to the right, and then hit the ball with your right foot down directly in front of you to the other person's left side of his body. And you're going to keep doing this going counterclockwise. So the key on the touch is going 45 degrees with the perfect amount of weight. If it's too soft, you're going to have to wait on the ball to roll past the cone to pass it. And if it's too hard, it's going to be out away from you and you're not going to be able to deliver a good ball. Okay, terima kasih. So itu saja daripada kumpulan kami. Thank you. Kesulitan teknikal kami tadi. Coach Azman. Oh, saya penat saya cakap, saya tak on mic. Okay, thank you. Kumpulan 1. Kumpulan 1 ketuanya